بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الصيام. كتاب الصيام. Kitab puasa. As-siyamu lughatan mujarradul imsak atau mutlaqul imsak 'ani syai'. Maksud as-siyam ataupun as-saumu mutlaqul imsak. Al-imsak stop, menahan. Al-imsak berhenti. Al-imsak atau mujarradul imsak, bila dia berhenti itu namanya as-saum atau as-siyam mutlaqul imsak 'ani syai'. Berhenti daripada sesuatu. Berhenti daripada sesuatu. Fa idza amsaka syakhs 'anil kalam aw at-ta'am, jika sekiranya seorang itu amsak, berhenti seseorang itu daripada bercakap ataupun makan, walam ya'kul fa innahu yuqalu lahu fil lughah as-sa'im. Maka bila dia berhenti ataupun menahan diri dia daripada bercakap ataupun makan, maka orang yang macam ni kita panggil dalam bahasa sa'im. Sa'im. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 26, Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, untuk Allah, lirrahman sawma. Aku bernazar untuk diam. Aku bernazar untuk diam. Wa imsak anil kalam. Orang Arab kata saman nahar idza waqafa sayru syamsi wasatin nahar inda zahirah. Orang Arab kata sama nahar. Sama an-nahar, waktu siang, waktu tengah hari tu sama, berpuasa. Sama an-nahar maksudnya matahari stop atas, waktu zahirah, waktu nak panas, waktu nak zuhur. Wa taqul, dan Arab kata farasun sa'im, kuda sa'im. Faras kuda, sa'im maksudnya waqif, kuda itu berdiri, stop, berhenti. Waqif, mumsik anil mashi, dia stop daripada berjalan. So itu maksud as-siyam. Amma syar'an, adapun dari sudut syarak, al-imsak anil mufattirat, menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ataupun imsak biniyati, menahan daripada sesuatu dengan niat. Al-asya' makhsusah, sesuatu yang khusus pada waktu yang tertentu daripada orang yang khusus. So itu maksud dari sudut syarak. Syarak maksudnya satu orang berniat, satu orang menahan diri daripada sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus.
difardukan puasa pada Sya'ban pada tahun kedua daripada hijrah. Difardukan puasa ini adalah pada tahun yang kedua Sya'ban daripada hijrah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 Ramadanat ijma'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa pada bulan Ramadan 9 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. So Nabi berpuasa pada bulan Ramadan 9 kali. Ijma'an, secara ijma' para ulama. Al-aslu fi wujubihi qabla al-ijma'. Asal sebelum kewajipannya fil ijma', dalam ijma' adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, dituliskan, difardukan, diwajibkan atas kamu as-siyam, berpuasa. Kama, sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kefarduan puasa Ramadan itu Allah Ta'ala kata, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang melihat di antara kamu asy-syahra, bulan, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Wa qad farada saumahu fi Sya'ban, telah kita sebut tadi, telah difardukan puasa pada bulan Sya'ban tahun kedua daripada hijrah. Berkata Al-Hasan, kana saumu Ramadan wajiban 'ala al-yahud. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kana adalah puasa Ramadan itu wajib atas puak-puak Yahudi. Wajib atas puak-puak Yahudi, walakinnahum tarakuhu, tetapi mereka meninggalkannya. Tarakuhu wasamu badalahu yawman minas sanati, tetapi mereka tinggalkan puasa Ramadan itu dan mereka menukarnya dengan satu hari saja dalam tempoh setahun. Pada hari Ashura, iaitu pada hari Ashura. Za'amu annahu yawma, mereka mendakwa bahawa pada hari itu Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Wa kana wajiban 'ala an-nasara aidan, dan juga adalah wajib atas Kristian Nasara. Kristian. Lakinnahum ba'da an samuhu, tetapi mereka itu Kristian Nasara lepas mereka berpuasa zamanan tawila, tempoh yang panjang, sadafu fihi al-har syadid, maka bila dah puasa-puasa terkena pula pada sesuatu tahun ke panas sangat. Panas. Wa kana yashqu alaihim, dan susah, panas. Fi asfarihim, sebab bila dia musafir panas puasa. Wa ma'aishihim, dan kehidupan mereka. Fajtama'a ra'yu ulamaihim wa ruwasaihim, maka mereka pun meeting. Maka mereka meeting dengan ulama-ulama mereka dan ke pemimpin mereka, ayyaj'aluhu fi faslir rabi', tukar daripada Ramadan, tukar pada musim Rabi'. Rabi' musim apa? Rabi' musim Saif, panas. Syita, sejuk. Rabi', bunga. Tukar musim bunga. Li'adami taghayyurihi, kerana pada musim bunga tu taklah macam musim panas. Wazadu fihi 10 ayyam,
mereka tambah 10 hari sebagai kafarah. Tambah 10 hari lagi sebagai kafarah kerana sana'u, atas apa yang mereka lakukan. Maka mereka fasara arba'in, maka jadi 40 hari. Daripada 30 hari sebulan jadi 40 hari. Thumma, kemudian, inna malikan lahum, ada satu raja mereka sakit pula. Faja'ala lillahi ta'ala in huwa bari, kalau sekiranya dia sembuh, an yasuma usbu'an, maka kalau sembuh dia nak nazar tambah lagi seminggu. Fabari'a, sembuh raja dia ni, fazadahu usbu'an, tambah lagi seminggu. 50 hari jadi 57 hari. Summa ja'a ba'da zalika, kemudian datang raja lain pula. Faqala ma hadhihi, dia kata ma hadhihi salasah fa antum fa atamma 50. Apa had biar ada baki 3 hari, lengkapkan semua terus 50 hari. Daripada 57 dah. Asal terima berapa? 47 ya? 30 campur 10 40. 47 jadi 50 kan? Maka cukuplah 50. Annahu zada salatha, dia tambah 3 hari dengan ijtihad daripada mereka. Wa hadza makna, dan inilah makna firman Allah Ta'ala, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Maka mereka menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka itu, wa ruhbanahum, ruhban, rahib-rahib mereka itu, Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Itu qila, diceritakan. So, diceritakan. Sebab yang pentingnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dengan demikian, maka macam kita sebut tadi, ada ulama yang kata Yahudi pun wajib puasa Ramadan, Kristian pun wajib puasa Ramadan. Tinggal lagi mereka ni mengubah agama Allah Azza wa Jalla. والمعتمد الأول وهو أنه لم يجب خصوص رمضان إلا على هذه الأمة وأما الواجب على الأمم السابقة فصوم آخر. Tapi di sana ada ulama yang menyatakan yang sahihnya, wallahu a'lam, yang sahih Ramadan adalah untuk umat ni. Ramadan adalah untuk umat ini. Adapun umat-umat yang sebelum, mereka ada diwajibkan tapi puasa hari lain. Puasa hari lain. Disebutkan juga dalam tentang puasa sebelum difardukan Ramadan, iaitu Nabi SAW dan umat Islam pada sebelum diwajibkan ataupun difardukan puasa sebulan Ramadan, mereka puasa Ashura. Mereka puasa hari Ashura 10 daripada Muharram, wajib. Kemudian apabila hijrah ke Madinah, dikatakan kepada Nabi bahwasanya puak-puak Yahudi dan Kristian juga berpuasa pada hari Ashura, kerana Musa diselamatkan, Firaun ditenggelamkan dan sebagainya. Maka Nabi SAW lepas daripada Ashura asalnya difardukan, kemudian sampailah turun kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian turun yang tadi tu, syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka lepas kewajipan puasa Ramadan, maka puasa Ashura, Nabi kata siapa nak puasa, puasalah. Siapa nak puasa, puasalah. Jadi sunat. So puasa Ashura jadi sunat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Buni al-Islamu ala khams. Islam itu dibina atas 5. Wa dzakara minha shaumi Ramadan. Disebut daripada rukun Islam yang 5 itu puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal ahadits fi fardiyatihi kathirah. Dan hadis-hadis tentang kefarduan berpuasa Ramadan itu banyak sekali. Wa ajma'ul muslimun ala anna man ankara wujubuhu kafar. Dan telah ijma' kaum muslimin, sesiapa yang mengingkarkan kewajipan puasa Ramadan ini, maka kafir dah dia. Amma fadlu siyam faqad jaa fi ahadits kathirah. Adapun kelebihan berpuasa itu telah datang dalam hadis-hadis yang banyak. Wa minhal hadisul qudsi, antaranya hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam illa saum. Semua amalan anak-anak Adam itu baginya melainkan as-saum, puasa. Fa innahu li, ianya untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberi pahala tentangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu satu daripada sekian banyak hadis tentang kelebihan berpuasa ni. Dan hikmahnya, puasa a'zamut ta'at. Puasa adalah seagung-agung ibadat. A'zamut ta'at. Fahuwa, kerana puasa itu adalah, dia kata sirru bainal abdi wa baina rabbih. Adalah suatu yang antara hamba dengan Tuhannya saja yang tahu. Tak ada orang lain tahu. Fahuwal ghayatu fi ada'il amanah. Dan ianya menunjukkan suatu kemuncak kepada penunaian amanah. Sebab salat orang boleh nampak, zakat orang boleh nampak, haji orang boleh nampak, lain semua orang boleh nampak, kecuali puasa. Tak ada siapa boleh tahu kita puasa ke, kita tipu ke, tak ada siapa boleh tahu. Sebab itu dia a'zamu at-ta'at. Ketaatan yang paling agung adalah puasa. Sebab itu Allah kata, fa innahu li, puasa ini untuk aku, li, aku yang akan bagi pahala. Bukan maksudnya yang lain Allah tak bagi pahala. Maksudnya nak menekankan puasa tu untuk, memang semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Siapa puasa, puasalah. Tapi boleh masuk bilik air, minum air. Duduk seorang-seorang dalam rumah, boleh minum air. Tak puasa zaman lah ni, masuk je dekat gerai-gerai yang ada tutup dengan canvas tu. Masuk je dalam tu. Tu lagi lah terbuka sungguh. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah peminum, tak ada siapa boleh tahu. Buka freezer, minum. You nak tipu ke tak? You tak tipu siapa-siapa pun. Tak ada siapa pun mau tahu. You tipu diri sendiri. Innahu tahil bi fadilatis sabr faqad jama'a anwa'is sabr as-salasa. Puasa menghimpunkan 3 jenis kesabaran yang kita tahu. Sabar ada 3 jenis kan? Sabar ala ta'ah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar ala aqdarillah, sabar atas ketentuan Allah al-mu'limah. Jadi orang yang puasa, satu, dia sabar. So dia sabar nak kena tahan makan dengan minum, dengan benda yang boleh membatalkan puasa, dia sabar. Dan juga sabar daripada melakukan kemaksiatan. Maka bila dia sabar, dia tahan segala-galanya. Bila dia buka tu pun dah maksiat kepada Allah dah. So dia tahan. Dan juga sabar juga, punya lapar nak mampu. Lapar, tak boleh makan, tak boleh minum, sabar. Kadang-kadang sakit dan sebagainya. Ada orang sakit pun dia nak puasa juga. Dia nak puasa juga. Rugi. So ini memang a'zamil ibadat. Tajribatul muqasatil hirmani wal ju'. Tudzakkirul 'abd ni'amillah 'alaihi mutawaliyah fayadhkuru ikhwanahu al-fuqara. Ini semua kita tahulah. Bila orang puasa tu mengajar kepada kita tentang lapar. Jadi mengajar juga kepada kita, ada di sana orang-orang yang fakir, yang tak ada makanan. So begitulah yang dia rasa apabila kita puasa, itulah yang mereka rasa tak boleh makan dan sebagainya. Dan apabila orang yang tak ada duit,
fakir tengok orang lain makan, apa dia rasa? Dia rasa teringin nak makan. So orang yang berpuasa pula tengok pula orang-orang yang tak puasa tu, rasa teringin pula. Sebab tu bila puasa, semuanya sedap belaka. Walaupun sebenarnya air tu tak sedap. Tapi oleh kerana puasa, maka itulah yang dirasai oleh orang yang fakir, yang tak ada duit untuk makan. So kalau kita boleh rasa dan kita reflect tentang perkara itu, maka itulah dia Allah nak ajar kepada kita. Ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni yang terpaksa mengikat perut kerana tak ada duit nak makan. Fihi fawaidun sihhiyah, adanya kelebihan kesihatan. Fasiyam rahah wa ijazatu lil jihazil hadami, dan apabila seorang itu puasa, maka dia suatu kerehatan kepada organ-organ yang duk memproses makanan tu. Li'ata'ihi fatratan min az-zaman yastarih fiha min al-imtila' wa at-tafrigh, sebagai suatu bentuk bagi dia rehat daripada dipenuhkan dengan makanan. Fa yahsulu lahu istijmam wa rahah yasta'idu biha nashatatu wa quwwatah. Jadi itu juga faedah kesihatan. Sumu tasihhu. Ada satu hadis tapi dhaif. Puasalah kamu akan sihat. So itu dhaif. Hadis tu dhaif. Tapi berpuasa itu pasti ada kelebihan dari sudut kesihatan. Tidak ada benda yang Allah fardukan melainkan ianya baik untuk kita. Dan tak ada benda yang Allah haramkan kepada kita melainkan ianya juga baik untuk kita. Fasiyam ibadatun jalilah. Maka puasa itu suatu ibadat yang agung, yang menghimpunkan padanya banyak ciri-ciri kebaikan di dalamnya keseluruhannya. Wastab'ad al-khisal asy-syarr kullaha, dan dia menjauhkan kita daripada ciri-ciri keburukan semuanya sekali. Walidha fa inna Allah Ta'ala katabaha wa faradaha 'ala al-umam as-sabiqah. Sebab itu Allah fardukan ia termasuk umat-umat sebelum, Allah fardukan untuk dia berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Daripada kita nak puasa itu adalah capai yang akhirnya itu nak capai takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan kita berpuasa, kita menyucikan diri kita. Amalan berpuasa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Puak-puak sufi dan tarekat sesat dalam bab ni. Mereka melihat salat tak boleh menyucikan hati. Mereka melihat puasa yang diajar oleh Nabi tidak menyucikan hati. Mereka melihat amalan-amalan yang Nabi ajar macam tak cukup untuk membersihkan hati. Maka dia pergi buat bid'ah dalam agama. Dia pergi buat satu bid'ah, menokok tambah dalam bab agama dengan tujuan nak menyucikan hati. Tetapi dia buta bahwasanya salat itu menyucikan hati, puasa itu menyucikan hati, zakat itu menyucikan hati, haji dan umrah menyucikan hati. Semua amalan Islam yang fardukan, yang sunatnya, maka ianya menyucikan hati. Sehingga kita dah sebut banyak kali dah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah suatu proses tazkiyah. Suatu proses tazkiyah. Alhamdulillahi alal islami was sunnah. Segala puji bagi Allah atas Islam dengan sunnah. Allah rezekikan kita ikut sunnah Nabi. Dan Allah cukupkan kita dengan sunnah Nabi, tidak perlu kepada bid'ah. Itu suatu nikmat yang tak dilihat oleh ahli bid'ah. Mereka tidak melihat amalan-amalan mengikut sunnah itu tazkiyatun nafs. Maka mereka cari jalan bid'ah. Mereka cari jalan khurafat. Maka jauhlah mereka dari penyucian hati, bahkan mengotorkan hati lagi ada. Zikir-zikir yang sunnah tak mau buat, maka dia pergi zikir-zikir yang bid'ah. Amalan-amalan yang disuruh tak dibuat, tapi dia pergi buat amalan yang tak diperintahkan oleh para nabi dan para rasul. Hak ni ahli bid'ah. Sebab tu Allah kata, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ikut aku. Apabila kita ikut Nabi, maka apa kita dapat? Yuhibbukumullah.
Allah cinta kita. Dan apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa kita. Tengok tu, mengikut sunnah Nabi, Allah sayang, Allah hapuskan dosa. Tak ada benda yang kita nak dalam hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni melainkan pengampunan Allah. Itu yang nak dicapai oleh puak-puak sufi tu. Tapi jalannya bidah. Dia tak nampak bahawasanya kemuncak kepada mengikut sunnah itu Allah ampun dosa. Maka tatkala kita makan, kita membaca bismillah, Allah sayang kita, Allah ampun dosa kita. Apabila kita dengar, apabila bersin, alhamdulillah, orang yang dengar kata yarhamkallah, orang yang dengar menjawab pula yahdikumullah wa yuslihu balakum, maka dengan demikian kita mendapat cinta Allah dan kita mendapat pengampunan Allah Azza wa Jalla. Apabila kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, akan dapat cinta Allah dan keampunan Allah. Bila kita berzikir subhanallah wa bihamdih, akan dapat cinta Allah dan pengampunan Allah. Apabila kita berzikir la haula wa la quwwata illa billah, akan mendapat pengampunan Allah dan cinta Allah tadi tu. Apabila kita berzikir Allah, Allah, al-bidah, tak dapat apa. Dan apabila kita berzikir hu, tak dapat apa. Maka yang kita dapat adalah tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bidah dalam beramal. Maka rugilah puak-puak yang tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita buat sunnah ni, senantiasa hadirkan dalam jiwa Allah sayang, Allah ampun dosa. Allah sayang, Allah ampun dosa. Yakin, Allah sayang, Allah ampun dosa. InsyaAllah dengan ikut sunnah itu, Allah akan elokkan kehidupan kita, dan Allah akan mengampunkan dosa kita, dan Allah akan masukkan kita dalam syurga Allah Azza wa Jalla. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم متفق عليه. Hadis pertama dalam kitab As-Siyam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin. Jangan kamu mendahulukan Ramadan. Jangan kamu berpuasa satu hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Jangan berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan atau sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Melainkan satu orang yang sudah biasa berpuasa, falyasum, hendaklah dia berpuasa. La taqaddamu, la nahiyah, la larangan, tak boleh. Walidzalika juzibal fi'l ba'daha. Taqaddamu asluhu tataqaddamu. Jangan start, jangan mendahulukan, jangan mulakan Ramadan dengan 1 hari 2 hari sebelumnya berpuasa. Dengan berpuasa, Ramadan masdar ramda. Idza ihtaraqa min ar-ramda fa udifa ilayhi ash-shahr. Masuk ramda atau ramda panah. Sebab tu bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang panas. Maka daripada kepanasan itu, maka dijadikan nama bulan Ramadan. Jadi daripada hadis ni, pertama, an-nahyu an taqaddum syahr Ramadan bis-siyam yaum atau yaumin. Larangan daripada memulakan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dan zahir secara larangan itu haram. Zahirnya haramlah. Hamalahu kathirun minal ulama' 'ala al-karahah. Banyak ulama menjadikan hukumnya makruh, karahah.
Faman harramahu nadhara ila nahi. Sesiapa yang kata haram kerana larangan tu. La, jangan. Waman karihahu atau karahahu nadhara ila istisna. Siapa yang kata ulama yang mengatakan makruh, maka dia melihat kepada istisna, iaitu pengecualian tadi tu. Al-aslu fi nahi haram. Asal larangan hukumnya haram. Itu kaedah. Asal larangan hukumnya haram, melainkan ada dalil sarif, ada dalil yang mengubah daripada pemahaman haram tadi itu kepada makruh. Maka apa dalil yang mengubah daripada haram tadi kepada makruh? Maka ulama melihat kepada illa, kecuali rajulun, satu orang yang berpuasa hari-harinya, maka dia puasalah. Bermakna makruh, tidak haram. Tapi ada ulama yang melihat ianya haram. Berkata At-Tirmizi, karihu an yata'ajjal ar-rajulu siyam qabla dukhuli Ramadan li ma'nan Ramadan. Berkata Imam At-Tirmizi, yang dimakruhkan itu yata'ajjal, satu orang yata'ajjal tu maksudnya menyegerakan ataupun mendahulukan. Yata'ajjal, menyegerakan berpuasa sebelum masuk Ramadan untuk makna Ramadan. Apa maksud dia? Maksudnya dia berpuasa start Ramadan dah walau belum masuk Ramadan. Sama ada warm up ataupun ihtiyatan. Takutlah kita bulan dah ada dah tapi kita tak nampak dah, puasa je lah Ramadan. Maka dia puasa tu memang puasa Ramadan. Jaga-jaga. Maka dia dah puasa Ramadan dah sebelum 1 hari atau 2 hari sebelum nampak hilal, sebelum nampak bulan, anak bulan tu, dia dah puasa dah 1 hari 2 hari. Itu maknanya. Maknanya adalah puasa Ramadan. Sebab tu apabila Nabi kata illa, kecuali seorang kana yasumu sauman, yang berpuasa hari-harinya, maka dia boleh puasa. Maksudnya puasa sunat yang lain, bukan Ramadan. Puasa sunat yang lain, ataupun puasa nazar, ataupun puasa qada. Boleh. Dia bukan Ramadan, dia puasa sunat. Isnin, jatuh pada hari Isnin itu 1 hari ataupun 2 hari sebelum nak tengok anak bulan. Tapi dia dah, oleh kerana dia dah Isnin dia nak puasa sunat, boleh saja, tak ada masalah. Maka larangan ini adalah satu orang berpuasa Ramadan walau belum nampak bulan. 1 hari ataupun 2 hari sebelum nampak hilal Ramadan tu. Konon-kononnya untuk tadilah, apa-apa tujuan lah, takut ke dan sebagainya. Ar-rukhsatu fi siyam liman sadafa qabla Ramadan lahu adat as-siyam. Maka ulama lain juga melihat kepada hadis ni adalah satu orang yang kalau adatnya suka berpuasa, puasa sunat, adatnya suka puasa, seperti puasa Isnin dan Khamis, maka ini adalah rukhsah, boleh, keharusan untuk orang yang ini, dengan ijma' ulama, boleh berlaku. Ijma' ulama boleh, tak ada masalah. Al-hikmatu fi zalika wallahu a'lam tamyizu faraidil ibadat an nawafiliha. Ulama bawa keluar hikmah daripada kenapa Nabi larang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, sebagai suatu nak membezakan antara yang sunat dengan fardu, antara yang sunat dengan fardu. Dalam bab ibadat ni, kalau contoh solat sekalipun, kita disuruh untuk pisahkan. Sebab itu antara yang dianjurkan oleh ulama kita, tidak menyambung solat sunat lepas fardu terus. Lepas bagi salam solat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan terus bangkit solat sunat.
Tak bagus. Ya. Kerana dia menyambung antara yang fardu dengan yang sunat tadi tu. Maka hendaklah dia pisahkan walau dengan kalam. Walau dengan kalam. Kalam itu umum. Bermaksud, kalaulah dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, 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 dia pun bangkit. Okey. Sebab dia telah pisahkan. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangkit. Maka hak tu tak dianjurkan. Sama ada dia pisah dengan kalam ataupun pisah dengan tukar tempat lain. So bangkit, pergi salat sunat di tempat lain. Supaya ada pemisahan antara yang fardu dengan yang sunat. Ditambah lagi kalau bab solat tu memperbanyakkan tempat sujud. Memperbanyakkan tempat sujud. Tapi dalam bab yang ni puasa pula sama lebih kurang. Maka jangan digabungkan antara yang sunat sebelum nak masuk Ramadan tu dia pergi puasa dah 2 hari sebelum. Supaya ada gap antara hak yang biasa kita buat sunat tu dengan nak masuk yang Ramadan yang fardu ni. Wal isti'dad li saumi Ramadan bi nashat wa raghbah, supaya kita juga bila ada gap antara nak masuk Ramadan tu kita tak puasa, supaya ada raghbah, ada apa kata, ada semangat nak puasa tu. Tak payah. Tapi kalau dia tu dah memang secara adatnya dia nak buat juga, boleh. Boleh. Kalau dia dah memang adat puasa Isnin Khamis, dia boleh teruskan. Dan dia buat tu sebab adalah adatnya berpuasa hari Isnin Khamis. Tapi yang gatal-gatal tak pernah puasa Isnin Khamis. Kami tak pernah puasa. Tapi gatal pula. Orang dah beritahu dah kita akan start puasa hari Jumaat, dia pun puasa kami. Ini tak payahlah. Wa rajjaha Ibn Hajar anna al-hikmata hiya anna hukm as-siyam mu'allaqun bi ru'yatil hilal. Al-Imam Ibn Hajar mentarjihkan hikmah banyak. Okay, kenapa? Itu semua hikmah tu lah. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. So hikmah ni sama ada nak memisahkan antara yang fardu dengan sunat, itu hikmah jugalah. Antara hikmah lagi tadi adalah supaya kita masuk bulan Ramadan dengan begitu semangat nak puasa. Bagi 2 hari tu jangan puasa. Makan. Supaya kita ada persediaan dan seronok untuk puasa pada hari pertama tu. Tu maksud dia. Hikmah ulama kata. Ni tak mestilah. Boleh jadi ya, boleh jadi betul. Tapi hikmah tu relevan lah. Kata Al-Imam Ibn Hajar, antara hikmahnya sebenarnya yang dia tarjihkan adalah hukmus siyam, hukum berpuasa Ramadan itu sebenarnya bergantung kepada tengok anak bulan. Bi ru'yatil hilal. Faman taqaddamahu bi yawmin aw yawmin faqad hawala at-ta'n fi dhalika al-hukm wa la'alla min al-hikmati karahati at-tanattu' fi ad-din. Maka dia kata faman taqaddamahu, maka siapa yang memulakan sehari atau 2 hari itu seolah-olahnya faqad hawala at-ta'n fi dhalika al-hukm, seolah macam tak menyukai hukum tu. Seolah-olahnya macam tak suka nak tengok anak bulan tu, hukum tengok anak bulan. Kita berpuasa kerana tengok anak bulan. Sumu li ru'yati. Tengoklah, puasalah kerana kamu tengoknya. Maksud bila kita tengok anak bulan tu, puasa disebabkan tengok anak bulan. Tapi dia dah buat dia puasa je lah, lantak pi lah. Terus je masuk Ramadan macam tu. Maksudnya seolah-olahnya engkau tidak membesarkan tengok anak bulan tu. Wala'alla minal hikmati, dan juga kemungkinan hikmahnya juga karahati tanattu', dibenci melampau dalam agama. Dibenci melampau dalam agama. Tengok para ulama kita ni, dia kaitkan dengan tanattu', melampau dalam beragama. Sangat-sangat mereka tak suka melampau dalam agama.
Sangat-sangat para ulama kita jaga benda tu. Jangan nampak macam melampau dalam beragama. Kerana watajawazal hudud allati faradaha Allah, seolah kita melangkaui hudud yang telah Allah bagi kat kita. Seolah-olahnya nak melebih-lebih dalam puasa ni. Puasa je. Ada orang 3 bulan terus direct. Kan? Sejak daripada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini tanattu'. Melampau dalam beribadat. Ala halakal mutanatti'in. Hancurlah orang yang melampau. Hancurlah orang yang melampau. Hancurlah orang yang melampau. Nabi kata. Dalam bab mencari batu nak lontar jamrah, disuruh cari batu kecil. Jangan cari batu bata. Besar. Punya geram dengan setan tu ya. So apabila Nabi minta sahabat carikan batu untuk baginda, para sahabat bawa batu kecil 7 biji. Dan bila Nabi ambil batu tu, Nabi tengok batu tu, macam ni lah batu yang korang ambil. Dan Nabi kata, celakalah orang yang melampau. Celakalah orang yang melampau. Celakalah orang melampau. Nabi kaitkan batu kerikil yang kecil itu, dan Nabi ikrarkan batu yang para sahabat ambil itu kecil je. Dan Nabi kaitkan jangan melampau. Itu maksudnya, jangan cari benda selain daripada batu yang kecil udah. Jangan cari batu yang besar. Kerana dalam kemelampauan dalam beragama itu pasti ada buruknya. Pasti ada keburukan. Dalam kemelampauan ada keburukan. Mesti. Maka tidak jadi bid'ah kalau tak melampau. Orang yang buat bid'ah sebab tanattu', sebab melampau dalam ibadat, maka dia pun buat bid'ah. Dan dia rasa bahawasanya bid'ah tu menguatkan agama. Tanattu', melampau, maka dia buat bid'ah. Dia rasa yang Nabi ajar tu tak cukup untuk dia. Kerana tak buat pun. Yang sunnah tu dia tak buat pun. Tapi dia pergi yang toh yang bid'ah ni. Maka dalam zikir, dia rasa tak puas zikir. Subhanallah walhamdulillah. Dia nak cari zikir yang orang lain tak pernah zikir. Dia nak cari orang lain tak pernah guna. Punya banyak lagi zikir sunnah yang orang tak biasa pakai. Kenapa tak baca? Tapi tak. Sebab tak mengaji. Maka yang dia tu, subhanallah biasa. Tak ada dah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Biasa. Subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Tak sedap lah. La haula wala. Semua orang dah sebut. Dia nak yang ada something yang wow. Datanglah. Kan tak ada orang lain buat. Orang lain fikir juga. Dah ada dia buat. Dah ada dia buat. Dia buat. Mereka lah benda yang orang tak pernah buat. Tak ada larangan. Mana dalil larang? Mana dalil larang? Mana dalil larang? Ketuk kepala orang. Jangan tanya aku dalil larang. So ni bid'ah. Ala halakal mutanatti'un. Maka Al-Imam Ibn Hajar, hikmah dia tengok kenapa Nabi tak bagi menyambung puasa sunat ataupun 2 hari sebelum dengan Ramadan. Kerana hikmah yang paling bagus sekali adalah jangan nampak melampau. Jangan nampak tanattu', melampau dalam beragama. Wa tajawazal had hudud, melampaui hadnya allati faradaha Allah Taala. So bila Allah kata puasa Ramadan itu, bila tengok hilal, nampak hilal puasa. Sebelum nampak hilal jangan gatai puasa, itu maksud dia. Dan nanti bila nak raya tengok hilal lagi, nampak hilal baru raya. Tak ada nampak hilal, cukupkan 30. Semuanya kerana apa yang Allah perintahkan. Amma idza kana 'ala al-insani shawmu wajib ka qada'i Ramadan aw nazar.
Adapun kalau sekiranya satu orang itu ada puasa wajib seperti qada ataupun nazar, fa inna siyam, maka puasa qubaili Ramadan, dekat nak Ramadan, laisa rukhsah, itu bukanlah rukhsah, wa innama huwa azimah, tapi dia azimah. Maksudnya siapa yang ada puasa qada maka dia wajib, ini tidak rukhsah lagi dah, ini azimah. Maksud azimah lawan rukhsah. Rukhsah maksudnya kemudahan, azimah lawan rukhsah. Azimah benda yang kamu kena buat tu, itu azimah. Rukhsah kemudahan. 4 rakaat azimah, 2 rakaat waktu musafir rukhsah. Siapa yang ada qada Ramadan yang lepas, yang masih berbaki, wajib puasa walau 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Sebab dia bukan rukhsah, dia azimah. Engkau kena wajib puasa qada sebelum masuk Ramadan yang berikutnya. Fa inna siyam qubail Ramadan laysa rukhsah wa innama huwa azimah fa yajibu 'ala siyam, wajibatan puasa lianna ada'il wajib muqaddam 'ala al-makruhat, kerana melaksanakan yang wajib itu didahulukan daripada makruh. Sebab hukumnya makruh, maka dia ada puasa wajib, maka wajib kena dahulukan daripada yang makruh. Innama iqtasara al-hadith ala yawm aw yawmin li'annahu al-ghalib fi man yuqsadu zalika wa qad qata'a kathirun min asy-syafi'iyyah bi anna ibtida'i al-man'i min awwal 16 min Sya'ban wastadallu bi hadits Abi Hurairah marfu'a. Innama iqtasara al-hadith, sesungguhnya hadis mencukupkan hanya menyebut 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan kerana ghalibnya. Ghalib maksudnya kebiasaannya orang yang nak lebih ni dia akan 1 hari atau 2 hari. Kebiasaannya. Kebiasaan orang yang nak buat perangai nak puasa sebelum Ramadan ni 1 hari atau 2 hari lah dia nak dulu. Dia tak akan seminggu dah. Tak ada siapa nak buat seminggu awal wajib, kan? Maka ghalibnya biasanya 1 hari 2 hari tu orang yang nak melampau tadi tu. Maka waqad qata'a katsirun min asy-syafi'iyyah bi anna ibtida'il man', banyak di kalangan ulama Syafi'iyah yang dilarang daripada berpuasa sebelum Ramadan itu adalah bermula daripada 16 Sya'ban. Bermula daripada 16 Sya'ban. Kerana hadis Abu Hurairah yang selalu kita dengar. Izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bila dah sampai pertengahan Sya'ban, janganlah kamu berpuasa. Maka banyak di kalangan ulama Syafi'iyah memakruhkan, melarang puasa lepas 16. Lepas 16 jangan puasa dah. Makan je. Tunggu nak Ramadan. Kenapa hadis kata 1 hari 2 hari? Kerana kebiasaannya orang nak suka melempau ni 1 hari 2 hari awal tu. Ada pun banyak ulama Syafi'iyah, mereka tak bagi puasa sejak daripada pertengahan Sya'ban lagi, jangan puasa dah. Berdasarkan hadis tadi tu, Abu Hurairah, hadis Abu Dawud, At-Tirmizi, hadis Ibn Majah dan Ibn Hibban. Walakinna jumhuril ulama', tetapi majoriti ulama mengharuskan puasa sunat lepas pertengahan Sya'ban tu. Majoriti boleh. Banyak di kalangan Syafi'iyah kata jangan. Tapi kita, Syafi'iyah kita 3 bulan terus direct. Jenuh. Banyak di kalangan Syafi'iyah apabila 16 Sya'ban jangan puasa dah. Tapi majoriti ulama kata boleh, bukan tak boleh. Wada'afu hadzal hadis, dan mereka mendaifkan hadis tu. Mereka mendaifkan hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bila telah sampai pertengahan Sya'ban jangan puasa. Hadis tu daif pada sisi sebahagian ulama. Wastadallu ala istihbabihi bima jaa min al-hasi ala siyami Sya'ban, dan mereka kata mustahabnya berpuasa itu kerana ada hadis lain yang menggesa kita puasa Sya'ban. Menggesa puasa Sya'ban. Qala Syekh Taqiyuddin, la yakrahu as-sawmul 'ashr al-akhir min Sya'ban inda aksaril ulama. Tidaklah makruh berpuasa 10 hari
akhir daripada Sya'ban di sisi banyak ulama. So, kesimpulannya, boleh puasa lepas daripada 16 Sya'ban, boleh. Bukan tak boleh. Tinggal lagi, bila tinggal 1 hari ataupun 2 hari tu, bagi gap. Bagi gap. Jangan berpuasa. Melainkan, kalau dia itu telah melazimi puasa sunat, kena pula pada hari puasa sunatnya itu, boleh. Kerana kelaziman dia. Contoh lagi, kalau tiba-tiba terkena hari putih, ayyam bid, pertengahan bulan tak? So kena pertengahan bulan, sebelum nak masuk Ramadan, pertengahan bulan 3 hari. Dia dah biasa dah puasa 3 hari tu. Maka dia boleh, no problem. Jika tiba-tiba tak mungkin lah tak. Betul juga. Jauh lagi tu. Macam mana? So Isnin Khamis sebab Nabi suruh puasa Isnin Khamis. Difardukan puasa 3 marhalah. Ini yang tadi kita sebutkan. Marhalah yang pertama difardukan puasa Ashura tadi, iaitu puasa hari Ashura. Marhalah yang kedua difardukan puasa Ramadan ala takhyir baina as-siyam awil fidyah. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. As-salisah ta'kid ala fardhi shaumi Ramadan biduni takhyir. Maka sebagai ulama membahagikan 3. Awalnya puasa Ashura, yang kedua dikata puasa Ramadan ala takhyir, atas pilihan antara puasa dan fidyah. Puasa dan fidyah. Puasa atau fidyah bagi makan. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Itu pilihan. Yang ketiga, takkid, berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada pilihan lagi dah. Itu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran ila akhir ayat. Hikmah tadarruj, hikmah berperingkat-peringkat puasa itu disebabkan anna sawma fihi naw' masyaqqah. Berpuasa ada sikit masyaqqah. Masyaqqah ni maksudnya akan ada kesusahan atas jiwa. Sebab itu Islam pada peringkat awal dia mengeluarkan hukum secara tadarruj, secara berperingkat-peringkat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Yang akan datang kita sambung hadis Ammar ibn Yasir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.